Bagi memastikan lebih ramai penduduk boleh menggunakan khidmat MRT, kerja-kerja bermula hari ini untuk satu lagi laluan baru di Singapura. Laluan rentas pulau atau CRL dijangka mampu membawa sekitar 600,000 penumpang sehari apabila fasa pertama CRL terdiri daripada 12 stesen dibuka pada 2030 yang merentas Aviation Park di Changi hingga ke Bright Hill di kawasan Sin Ming. Kapasiti CRL juga mampu memenuhi permintaan lebih tinggi pada masa hadapan. Dengan satu tekanan butang, kerja-kerja binaan laluan MRT ke-8 di Singapura bermula. Laluan rentas pulau atau CRL bakal mencatat pelbagai rekod. Apabila siap kelak, ia bakal merentasi pelbagai pelusuk pulau ini yang masih sedang dibangunkan seperti Taman Penerbangan Changi, Daerah Digital Punggol serta Daerah Tasik Jurong. Sedang daerah-daerah tersebut terus berkembang, CRL dijangka mampu membawa sehingga 1 juta penumpang sehari. Oleh itu, ada pilihan untuk mengendalikan sehingga 8 gerabak yang terbanyak berbanding semua laluan yang ada. Semasa berucap di acara pecah tanah siang tadi, Menteri Pengangkutan berkongsi bahawa laluan terbaru itu direka untuk memperkukuh daya tahan sistem rel negara. There will be greater connections which will give commuters many more travel route options and redistribute commuter traffic from busy interchanges along the Circle Line. With almost half of the cross-island line stations being interchanges, many Singaporeans will benefit from shorter and faster journeys. Satu lagi rekod bagi CRL, stesen bawah tanahnya di Pasir Ris adalah yang paling dalam di Singapura iaitu 47 meter atau serupa flat HDB 16 tingkat. Memandangkan keseluruhan laluannya merentasi Singapura di bawah tanah, pelbagai teknologi digunakan bagi memastikan pembinaannya lebih cekap dan selamat. Bagi meningkatkan daya tahan rangkaian MRT Singapura, Encik Iswara mendedahkan bahawa sistem teras bagi laluan utara selatan dan timur barat akan digantikan sepenuhnya pada 2023. Ini akan melengkapkan kerja-kerja pembaharuan lebih sedikit bagi kedua-dua laluan ini iaitu yang tertua di Singapura. Lebih 1,900 syarikat menerima tanda gaji progresif sebagai mengiktiraf usaha memperkasa pekerja bergaji rendah. Skim pengiktirafan tersebut juga dilancarkan hari ini. Yang diharap akan memacu para pengguna agar lebih memerhatikan perbelanjaan mereka sambil menyokong syarikat yang ada tanda gaji tersebut. Simbol ini mengiktiraf syarikat-syarikat yang membayar gaji progresif kepada pekerja bergaji rendah. Lebih 76,000 firma merata negara layak bagi skim berkenaan dengan syarikat Uniqlo dalam kumpulan pertamanya menerimanya. Uniqlo menyatakan membayar gaji progresif membawa banyak manfaat termasuk membantu usaha menarik dan mengekalkan bakat. Untuk diiktiraf, sekurang-kurangnya seorang pekerja tempatan mesti menerima gaji progresif dan semua pekerja tempatan lain harus dibayar gaji minimum kelayakan iaitu $1,400. Bagi syarikat yang mengambil langkah tambahan seperti menyediakan tempat rehat dan laluan latihan kepada kaki tangan, mereka akan menerima tanda plus gaji progresif. Ini satu simbol usaha tambahan untuk memperkasa para pekerja bergaji rendah. Para pembeli juga digesa untuk memberikan sokongan dengan berbelanja di kedai-kedai yang ada simbol tersebut. Ini merupakan langkah strategik bagi Singapura. Oleh kerana inilah compact social untuk kita menolong, membantu bukan sahaja menaikkan gaji pekerja kita tapi meningkatkan taraf servis daripada mereka dan juga bagi majikan untuk menyokong. Bagi menggalakkan lebih banyak syarikat mendapat pentauliahan, tender baru pemerintah bermula 1 Mac akan dibuka kepada syarikat yang memiliki simbol PW. Firma yang mendapat kontrak pemerintah juga mesti mengekalkan pentauliahan sepanjang tempoh kontrak atau kontrak tersebut boleh ditarik balik. Secara keseluruhan, model gaji progresif dijangka membawa manfaat kepada 94% tenaga kerja bergaji rendah atau sekitar 234,000 pekerja. Ini meliputi 5 industri dalam sektor seperti pembersihan dan runcit serta akan dilanjutkan kepada industri perkhidmatan makanan dan pengurusan sisa lewat tahun ini. Aplikasi Scam Shield yang boleh menyekat panggilan daripada nombor yang disenarai hitamkan dan berkait dengan penipuan terpilih sebagai salah satu pemenang Anugerah Inovasi Home Team pada tahun ini. Anugerah tersebut disampaikan di Majlis Penyampaian Anugerah Menteri Kementerian Ehwal Dalam Negeri semalam.
Aplikasi Scam Shield dibangunkan sekitar 2 tahun lalu dan mampu untuk menyekat panggilan dan mesej penipuan. Ia hasil kerjasama pasukan polis Singapura, Majlis Pencegahan Jenayah Kebangsaan dan beberapa agensi home team lain. Scam numbers were rising and more people were coming in to report that they were a victim of scam. And the thing that we found it very difficult was that these people all fell victim to different types of scams. So the problem was that the people couldn't really identify or they couldn't really discern what was a scam versus what was something that was legitimate. Projek ini terpilih sebagai salah satu penerima Anugerah Inovasi Platinum tahun ini. Tetamu terhormat Menteri Ehwal Dalam Negeri Merangkap Undang-Undang K. Shanmugam memuji daya inovasi yang ditunjukkan pasukan home team terutama dalam membangunkan teknologi untuk memerangi ancaman online. Beliau berkata kemajuan dalam teknologi telah membolehkan masyarakat bekerja dengan lebih pantas, tetapi pada masa yang sama, ia telah menjadikan jenayah lebih mudah dilakukan. Selain itu, platform online juga telah menjadikan kempen maklumat bermusuhan dijalankan dengan lebih mudah, cepat dan murah. Nowadays, it is extremely easy to spread disinformation, conduct such operations to drive a wedge in society. And of course, our small size and multiracial, multireligious nature makes us an extremely easy target. Beliau turut menggesa rakyat Singapura agar berwaspada terhadap keganasan dan individu yang menjadi radikal secara sendiri kerana ia kekal sebagai ancaman kepada keamanan dan kemakmuran negara ini. Majlis ini turut menyampaikan anugerah pencapaian home team yang mengiktiraf kerjasama antara berbilang agensi. Antara penerimanya adalah Sarjan Muhammad Syahid Arifin, seorang pegawai program bekerja di penjara Changi. Beliau bekerjasama rapat dengan Rebin Kuning Singapura untuk pendaftaran para banduan ke program bekerja serta mengawasi para banduan yang mengikuti program latihan itu. Mereka adalah inmates, so for them to concentrate in class and pursue that 4 months duration is quite hard for them lah. So for me is to get them motivated each and every day for them to complete that 4 months training lah. Lebih 200 anugerah disampaikan di Majlis Penyampaian Anugerah Menteri tahun ini. Memuat turun dan menggunakan software anti penipuan pada peralatan mudah alih boleh selamatkan seseorang daripada menjadi mangsa penipuan. Itulah antara nasihat terbaru kempen terkini Kementerian Ehwal Dalam Negeri MHA. Panduan online itu dilancarkan dalam satu seminar anti penipuan sedang Singapura memperbarui usaha membanteras penipu. Berucap di seminar itu, Menteri Negara MHA San Shui Ling menarik perhatian terhadap tren meningkat berhubung penipuan yang menyasarkan golongan dewasa. Penipuan pekerjaan, e-dagang dan memancing data membentuk lebih separuh daripada kes yang dilaporkan dari Januari hingga November tahun lalu. Lebih 60,000 penipuan melibatkan kerugian lebih $1 bilion dilaporkan antara 2017 hingga 2021. Encik San mengingatkan semua rakyat Singapura pada peranan dalam mencegah penipuan. Had pendapatan bagi keutamaan kemasukan ke tadika-tadika MOE akan dinaikkan kepada $4,500 sebulan. Jumlah itu adalah tambahan sebanyak $1,000. Menurut Kementerian Pendidikan MOE, langkah itu akan memastikan agar tadika-tadika MOE kekal diakses oleh kanak-kanak daripada keluarga-keluarga berpendapatan rendah. Ini sejajar dengan keadaan peningkatan pendapatan sekarang. Perubahan itu akan berkuat kuasa pada bulan depan apabila pendaftaran bagi tahun 2023 bermula. 1/3 daripada tempat K1 dihaskan untuk kanak-kanak dengan keutamaan tertinggi kemasukan yang merujuk kepada rakyat Singapura yang tinggal dalam lingkungan 1 kilometer dari tadika tersebut dan pendapatan isi rumahnya tidak melebihi had baru tersebut. Kanak-kanak yang belajar di sana juga akan mendapat keutamaan kemasukan ke sekolah rendah tempat tadika mereka berada. 55 tadika MOE mengambil bahagian dalam latihan pendaftaran tahun ini. Ibu bapa boleh melawat rumah terbuka tadika-tadika itu pada bulan depan untuk mengetahui lebih lanjut. Premium COE bagi kebanyakan kategori meningkat semula dalam bidaan kedua tahun ini. COE kereta kecil dan motosikal naik antara $200 hingga $6,000. Bagi COE kategori A, harganya kini $86,000 berbanding $80,000 sebelum ini.
Premium COE bagi kereta lebih besar dalam kategori B juga meningkat kepada sekitar $105,550 berbanding kira-kira $102,000 sebelum ini. Harga bagi COE motosikal dalam kategori D pula ditutup pada harga $11,101, naik daripada $10,890 dalam bidaan lalu.